Assalamualaikum. So, kembali kepada tutorial macam mana kita nak cantikkan sistem kita. Okey. So, untuk tutorial kali ini, cikgu akan kongsikan macam mana kita nak hias kita punya sistem. Okey, menggunakan w3.css framework. Okey. So, sebelum cikgu lanjutkan dulu kepada cikgu kita punya cara nak hiasnya, cikgu nak buat kelainan sikit pada tahun ni. Kalau tahun sebelum ni cikgu hanya ajar satu saja gaya menu. So untuk tahun ni cikgu nak bagi kelainan sikit, cikgu nak kongsikan 3 jenis menu. Okey, menu yang pertama kita panggil dengan nama horizontal navigation. Yang mana menunya tu disusun sebaris macam ni ke atas ni. Ini yang biasa kita jumpa lah. So, horizontal navigation. Ini menu yang paling mudah di dunia. Okey, tak ada menu yang paling mudah selainkan menu ni lah. Okey. Kemudian kita nak tengok pula jenis menu yang kedua adalah drop down navigation. Yang mana bila kita bawa kita punya cursor kita pergi kepada menu, dia akan keluar sub menu yang lain. So itu dipanggil dengan drop down navigation. Kemudian yang ketiga kita nak tengok vertical navigation. Vertical navigation ni menunya tu disusun di sebaris di tepi sinilah. Okey, disusun sebaris kat tepi ni. Dan yang keempat adalah sidebar menu. So sidebar menu ni kita nak bagi kita punya nampak canggih sikit lah kan. Kita nak bagi nampak sistem kita ni boleh diguna pakai di mana-mana contohnya di dalam digunakan kat handset, gunakan kat laptop, gunakan kat tablet. So selalunya kita pakai sidebar menu. Sidebar menu ni bila kita klik simbol apa cikgu tak tahu nama garis tiga ni, cikgu panggil simbol hamburger. Kita klik dekat simbol hamburger ni, dia akan keluar menu. Kita klik, pop, dia keluar. Kita close, then dia hilang. Dia sembunyikan balik menu kita tadi tu. Okey. So, sebelum kita nak belajar buat, so maksudnya kamu akan pilih salah satu lah daripada menu-menu yang ada ni. So, daripada menu-menu yang ada ni, kamu pilih salah satu je lah. Janganlah nak buat ketiga-tiganya pula, keempat-empatnya pula. Okey, macam mana je rupanya kalau kamu gabungkan empat-empat tu. So, pilih salah satu. So, maksudnya dalam satu sekolah tak akan ada yang sama lah. Maksudnya ada yang buat vertical, ada yang buat drop down, ada yang buat horizontal, ada yang buat navigation bar, sidebar. Okey. So, tak kisahlah pilih yang mana-mana. Itu adalah hak kamu sebagai pembangun sistem. Okey, itu hak kamu sebagai pembangun sistem. Cikgu ataupun pentaksir tak boleh nak kata apa. Itu adalah hak kamu. Kamu mempunyai hak ke atas sistem yang kamu nak buat tu. Okey. Okey, so sebelum kita start buat menu-menu ni, kita kena buat basic dulu. Kita buat struktur asas dahulu. Okey, so kita tengok. Dia ada beberapa langkah. Okey, dia ada beberapa langkah. So, mana cikgu punya pen, cikgu kejap. Cikgu keluarkan pen cikgu dulu. Okey, so langkah pertama ni adalah kita nak set up kita punya file style kita, kod untuk style. Oleh kerana kita nak gunakan framework w3.css. W3.css ni apa? Dia merupakan satu template ataupun tapak yang mana kita boleh memanipulasi kod dia tu, kod CSS tu untuk hasilkan kita punya interface kita. Maksudnya dia dah standby dah dekat kita, kita panggil sahaja kod tersebut. Okey. Kemudian first kali apa yang kita nak kena buat adalah kita nak buka file baru dan save as sebagai w3.css. Okey, kita cuba buat. Okey, pada file kita ni, kita buka file baru, new file. Kemudian kita save as sebagai w3.css. Okey, kemudian kita save. Okey, kita dah buat dah. Kita tengok pula step yang kedua. Apa dia kata? Buka pautan W3 dan download kod CSS. Okey, kita buka pautan yang ni lah. Kalau tak boleh buka pun tak ada masalah lah. Kalau nak type panjang, kita buka pada browser ni, kita type w3.css. Okey, kita ambil yang atas ni sekali ni, yang ada yang ini. Yang ada intro, color, container, panel, border, card apa semua ni. Okey, kita nak download kat mana? Kita pergi dekat bawah sekali. Pada bahagian download, kita buka download w3.css. Kita buka yang ini dan dia akan bagi tapak dekat kita. Okey, tapak CSS ni lah yang kita akan copy. So macam mana kita nak buat? Kita Ctrl A.
Control A dia akan masuknya select all. Okey, kita Control A ataupun kalau kamu rajin sangat, kamu select lah kesemuanya daripada atas sampai ke bawah. Okey, klik kanan, copy. Ingat klik kanan dan copy. Kemudian pergi kepada file CSS kita tadi ni dan kita pun paste. Okey, dia akan keluarlah kod panjang-panjang macam ni. So, ini adalah kod CSS kita. Dan cikgu nasihatkan jangan usik kod ni. Sebab bila kamu usik, nanti dia akan ada masalah. Okey, kita tak tahu apa yang kita usik. So, ini adalah setting yang dia dah tolong buat untuk kita. Kita just gunakan sahaja. Kita just gunakan sahaja. Kita gayakan ikut kehendak kita. Okey, kita tutup. Kemudian kita nak buat yang seterusnya. Apa yang kita nak kena buat yang seterusnya? Buka fail baru, fail yang kedua. Fail pertama dah selesai. Buka fail yang kedua, save as sebagai template.php. Okey, save as sebagai template.php. Okey, buka fail baru, file, new file. Kemudian kita save as dengan nama template.php. Okey, so dah selesai dah. Okey, template.php ni kita dah buat dah. So, seterusnya kita nak buat apa? Bina struktur asas HTML. So, struktur asas HTML ni kamu dah belajar dalam bab 3 tingkatan 5. Okey, bab 3 tingkatan 5 kamu dah belajar. Wajib kamu kena belajar pasal struktur asas HTML sebab ia punya boleh ditanya dalam soalan SPM. Okey, apakah struktur asas HTML? Okey, kamu boleh guna shortcut macam cikgu buat ni. So, untuk buat automatic struktur asas HTML. So, kamu buat, terus dia keluarlah. Kamu tekan tanda seruan, macam cikgu tunjuk tadi ni. Tekan tanda seruan dan tekan butang tab. Okey, sorry. Semula. Tekan tanda seruan dan tekan butang tab. So, dia akan keluar macam ni. Kalau tak boleh nak buat macam ni, bermaksud kamu kena type satu-satulah. Okey, maksudnya komputer kamu tu tak ada dia punya autocomplete dia tu. Okey, kita type satu-satu. So, doctype HTML. Okey, kemudian kita buka tag bagi HTML. Okey, selesai. Kita buka head dia. Okey, kita buka head. So, dalam head akan ada title. So, title ni, apa fungsi title ni? Contoh cikgu buat title cikgu adalah PUBG Tournament. Okey, so title ni adalah perkataan yang akan dipaparkan pada tab kita. Contoh, kalau macam cikgu buka file template. Nak buka file template, type saja template. Template.php. Nampak dia akan paparkan dekat sini. Okey, PUBG Tournament. Okey, so kalau kita ubah lagi, kita apa yang kita buat kat sini, dia akan keluarlah dekat sana. Okey, apa yang kita buat dekat sini, dia akan keluar dekat sana. Okey. So, kalau cikgu letak, alamak, apa benda cikgu type ni. Okey, cikgu tekan macam-macam kat sini. Dia akan keluar apa yang kita buat dekat situ. So, apa yang ada akan di title, akan dipaparkan di sini. Okey, apa yang ada di title, akan dipaparkan di sini. Okey, seterusnya, selesai title. Kita nak buat apa yang seterusnya? Kita nak buat meta. Meta ni kenapa kita nak set meta ni? Meta ni kita nak set viewport. Viewport ni, meta ni, kita nak set supaya screen kita ni, interface kita ni akan bagi respon terhadap kita punya size screen yang kita buka. Kalau kita buka pada handset, dia akan follow kepada size handset. Kalau kita buka pada laptop, dia akan follow pada size laptop. Itu meta. Okey, selesai yang itu. Okey, kemudian kita nak buat apa lagi? Kita nak buat tag untuk body. Tag untuk body ni kita kena tahu bahawa segala kita punya kod untuk kita paparkan pada interface berada pada body. Okey, apa yang kita tulis kat body ni akan dipaparkan dekat kita punya website kita punya interface kita. Nampak apa cikgu type kat body, dia akan keluar dekat situ. Okey. So, itu kemudian kita dah selesai buat kita punya struktur asas HTML. Ini adalah struktur asas HTML. Okey, ini adalah struktur asas HTML. Okey.
Selepas selesai struktur asas HTML, kita pergi tengok apa yang kita kena buat seterusnya. Kita nak panggil file w3.css ni. Seperti mana kita tahu, kita belajar dalam bab 3 tingkatan 5. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Macam mana nak cara penulisan CSS dalam atur cara HTML. So, dia ada 3 jenis gaya. Gaya pertama adalah external style sheet. External style sheet ni bermaksud macam kita buat sekarang ni lah. Okey. Kod CSS berada dalam file yang lain, tapi kita panggil ke dalam file ni. Kita panggil file CSS tadi tu ke dalam file HTML kita ni. Okey. So, macam mana nak panggil dia? So, kita gunakan link. Okey. Kemudian, kita letak dia punya nama file dia. Okey, kamu type lah. Bagi kamu type lah. Cikgu gunakan shortcut sajalah. So, kamu type lah real, style sheet, hyperlink reference, apa semua ni. Kemudian, kita pastikan nama file CSS kita sama. Dekat sini, w3.css. That means, dekat sini, w3.css. Kalau kat sini style, dekat sini pun mesti gunakan style. Sebab ini akan memanggil file yang ini. Ya, kod yang ini digunakan untuk panggil file yang ini. So, itu kalau kita menggunakan external style sheet. Kalau kita gunakan internal style sheet, okey, kita gunakan internal style sheet, selalunya dia ada macam ni. Okey, dia ada tag macam ni, ada tag style macam ni. So, ini dipanggil dengan nama internal style sheet. Okey. So, internal style sheet ni, kalau kita buat, mesti dalam head lah. Okey, itu internal style sheet. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, inline. Inline maksudnya apa? Pada tag HTML ni, kita letakkan style. Style macam tu. Okey. Okey, so itu dipanggil dengan nama inline. So, itu kita panggil dengan nama inline. Okey, so selepas kita dah tengok 3 cara penulisan CSS ni. So, untuk tutorial kali ini kita nak belajar mengenai external style sheet. Okey, seterusnya kita nak belajar, kita lupa buang. Okey, seterusnya apa kita nak kena buat? Langkah seterusnya adalah bina 4 kawasan kod. Okey, kita nak buat bina 4 kawasan kod. Okey, kita akan gunakan komen. So, kita komenkan. Ini adalah kawasan untuk tajuk. So, bermaksud semua kod tajuk akan berada di bawah ini. Akan berada di kawasan ini. Kod untuk tajuk. Header kita. Kemudian, kita nak buat satu lagi kod untuk menu. Ini dipanggil sebagai komen. Okey. Orang panggil apa? Orang panggil dengan amalan terbaik dalam pengaturcaraan tu kita belajar mesti ada komen. So, ini komen dia. Maksudnya ini adalah bahagian tajuk. Semua kod tajuk kita letak kat sini. So, ini adalah bahagian menu. Semua kod menu kita akan letak dekat situ. Kemudian ada bahagian apa lagi? So, ada bahagian isi kandungan. Isi kandungan. So, maksudnya isi kandungan semua berada dekat situ. Dan yang terakhir adalah bahagian footer. So, semua kod untuk footer berada di bawah ini. So, nanti senang untuk kita buat proses pemotongan file. Ingat, file template ni sebahagiannya kita akan potong dan kita akan masuk ke dalam file header. Sebahagian yang lagi itu kita akan potong dan akan masukkan ke dalam file footer. Okey, dia akan terpisah kepada 2 bahagian nanti ni. Okey. So, selesai kita punya struktur asas HTML. So, sekarang ni kita nak mula menggayakan kita punya antaramuka kita. Okey, struktur asas dah siap tapi tak ada apa-apa lagi lah. Tak ada apa-apa yang dipaparkan sebab dia masih kosong. Okey, so kita nak gayakan dia, kita mestilah rujuk kepada kita punya orang panggil apa? Dokumentasi untuk w3.css ni. Okey, ini adalah dokumentasinya. Dia dah bagi tahu secara detail dekat kita nak hias button macam mana, nak ubah tulisan, nak ubah font tulisan macam mana. Dia bagi tahu kat kita dah. Kemudian kita nak buat nak buat animasi. Okey, nak buat animasi tulisan keluar macam mana.
So, macam-macam ada kat sini. So, kamu cuma perlu kaji satu demi satu. Contoh macam gambar. Nak buat gambar terang, gambar opacity, gambar hitam putih ni macam mana. So, dia ada bagi dah dekat kita. Kita just gunakan saja. Kita cuma panggil dia punya nama kelas sahaja. Dan kita punya hasil dia akan automatik akan jadi. Kita tak perlu pening-pening kepala lagi. Okey. Seterusnya kita nak buat apa? Kita nak buat pada bahagian tajuk dahulu. Tajuk, footer dan isi kandungan. Kita nak buat 3 benda utama ni dulu. So kita buat tajuk dulu. So tajuk, kita nak buat tajuk, kita kena tahu konsep asal dia adalah container. Setiap ni contohnya, ini adalah tajuk, ini adalah isi kandungan dan ini adalah footer. So maksudnya ini satu container, ini satu container dan ini adalah satu container. Jadi, macam mana kita nak buat dia? Kita just copy sahaja. Okey, copy saja. Contoh macam cikgu ambil yang ini. Cikgu nak copy container yang ini. So, cikgu copy container bagi header. Okey, cikgu copy container header dan cikgu paste dekat header tajuk sini. Cikgu paste. So, header tajuk kita apa? Tajuk H1 ni maksudnya tulisan yang paling besar. Saiz tulisan yang besar. So, kita nak buat H1, kita nak buat tajuk dia apa? PUBG Tournament. Okey, PUBG Tournament. So bila kita test tengok dekat sistem kita, apa hasil dia? Kita akan dapat macam ini. PUBG Tournament. Maksudnya ini satu container. So ini adalah satu container. Okey, so macam mana kita nak bawa PUBG ni berada di tengah-tengah? So untuk bagi ketengahkan tulisan, kita menggunakan W3 tolak center. Okey, W3 tolak center. So tulisan tu akan berada di tengah-tengah. Kalau kita nak buat tulisan sebelah kanan, W3 tolak right. Okey, so tulisan tu akan lari pergi duduk sebelah kanan macam ni. Dia akan jadi container lah. Okey, container tu akan berada di right. Tapi kita tak naklah buat macam ni. Okey, buruk sangat. So kita buat center sahaja. Okey, kita buat center. Okey. Selesai. So macam mana pula kita nak buat sub tajuk? Kalau contoh ada satu tab tajuk lagi. Okey, kita nak buat tu kita letak sajalah dekat sini. Contohnya kita letakkan P, kita letakkan The Head Hunter. Contoh cikgu tak tahulah pertandingan apa ni. Okey, Head Hunter. So dia akan keluar sub tajuk dekat bawah ni. Okey, selesai untuk sub tajuk di bawah ni. So macam mana kalau cikgu nak buat dia bentuk tulisan ni kan tulisan sama je kan. So cikgu nak gayakan lagi. So cikgu boleh letakkan bold. Bold. Bold kita nak besarkan, gemukkan tulisan kita tu. Kita nak boldkan dia. Okey. B ni. Okey, kita letakkan B kat sini. So bila kita refresh, kita akan nampak tulisan kita akan jadi besar sikit. Macam mana kita nak ubah suai font tulisan kita ni? Okey, nak ubah suai font tulisan kita pergi kepada Google. Pergi kepada Google dan dia ada bagi banyak kat sinilah tab Google ni, nampak ni. Tab Google ni dia bagi kat kita dan kat sini ada banyak jenis tulisan. Okey, banyak jenis tulisan. So kita boleh pilih tulisan mana yang kita nak. Okey. So let's say cikgu nak tulisan yang dekoratif macam ni. Okey, dekoratif yang macam ini. Okey. Ambil yang ni simple ni lah. Okey, so cikgu klik pada try it yourself. Nampak? Try it yourself. Dan cikgu akan copy yang ini. Font Google APIs. Okey, dan juga cikgu copykan style yang internal. Internal style sheet ni. Okey, tadi kita buat external. Yang ini kita copy sekali dengan internal. Kalau kita nak buat tulisan yang dekoratif macam ni. Kita copy. Kita copy dekat sini dan kita paste dekat bawah link kita tadi ni. Kita paste dekat sini. Okey, kita dah ada satu lagi internal. Kita ada dua, satu external dan satu lagi adalah internal. So kita dah ada dua. So apa yang kita nak kena buat adalah kita nak masukkan kelas ni, style ini ke dalam tulisan tajuk di atas ni. So, kita letak apa kat situ? Kita letaklah dekat situ kelas sama dengan apa nama style dia? W3 tolak lobster.
Panjang sangat lah. Tak apalah, kita ambil je lah. W3 tolak lobster. Kita copy. Okey. Kita letakkan kat situ W3 tolak lobster. So, bila kita refresh, nampak tulisan tu akan ada bentuk dekoratif sikit. Okey, dia akan ada dekoratif. Okey, ini cara pertama kalau kita nak buat design kita punya header. Cara kedua, kita boleh menggunakan banner. Yang mana banner ni cikgu dah letak siap-siap. Cikgu dah design siap-siap banner ni dekat Photoshop. Kamu boleh design lah dekat mana aplikasi untuk edit gambar yang kamu pandai. Kamu design dan kamu save di dalam folder sistem kamu. Okey, savekan ke dalam folder sistem kamu. Kemudian kalau kita tak nak guna cara tulisan ni, tak cantik, kalau bagi kamu kata tak cantik, kita buang. Kita gunakan gambar. Kita nak gunakan gambar. Macam mana kita nak masukkan gambar ke dalam kita punya tajuk kita? Kita tak nak guna tulisan, kita nak guna gambar. Okey. So, kita gunakan kod HTML untuk memasukkan image img. Kemudian source dia adalah src. Source dia ni adalah apa nama gambar kita? Banner.jpg. So, banner.jpg. Kemudian kita kena letak satu lagi, kelas W3 tolak image. Sekejap lagi cikgu tunjuk apa perbezaan gambar yang ada kelas image dengan gambar yang tak ada kelas image. So, kita refresh tengok macam mana rupa dia. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, apa beza gambar yang ada image W3 image dengan gambar yang tak ada W3 image kelas dia tu? So kalau yang ada W3 image, dia akan gambar itu akan respon kepada size screen. Size screen kecil, gambar dia akan jadi kecil. Size screen besar, gambar dia akan jadi besar. So gambar dia akan jadi responsif. Tapi kalau kita buang kelas W3.image ini, gambar itu akan size dia tu akan sekata sahaja. Maksudnya skrin kecil dia akan jadi hilang separuh macam tu lah. Skrin besar cantik. Bila skrin kecil dia akan jadi separuh macam tu. Kamu tengok dia akan jadi separuh macam tu. So ini tak cantik lah, tak bagus lah, tak responsif. Bukan website design yang moden. So design moden mesti ada responsif. So dia akan gambar ni dia akan ikut size skrin kita. Okey, selesai bahagian header. Bahagian tajuk kamu boleh pilih sama ada kamu nak gunakan cara gunakan tulisan ataupun kamu nak letakkan gambar banner macam ni pun tak ada masalah. Kamu boleh buat pilihan yang mana kamu suka. Kemudian kita nak buat seterusnya, kita nak buat pada bahagian header. Bahagian isi kandungan. Pada bahagian isi kandungan ni, bahagian footer ni, kita copy bahagian footer. Kita pergi dekat sini, dekat kontainer ni, pergi kepada bahagian footer dan kita copykan bahagian footer ni. So, cikgu copy footer, kod untuk footer dan cikgu paste dekat sini. Sebenarnya kod atas dengan bawah ni sama saja. Okey, sama saja, boleh type, tak ada masalah. Okey, footer contohnya kat sini kamu letak hak cipta terpelihara. Okey, kita nak letakkan simbol copyright tu. Kita gunakan copy. Kemudian kita letaklah nama kamu Leman bin Man. Okey. Settle. Kemudian P ni apa informasi seterusnya. Kamu letaklah apa-apa benda yang kamu nak letak sekalipun. Tak ada masalah. Tulislah apa benda yang kamu nak tulis. Contohnya cikgu tulis tapi cikgu rasa kalau cikgu tulis yang ini, satu Malaysia akan tiru benda yang sama. Ini dah berlaku 2 tahun lepas. 2 tahun berturut-turut. Apa yang cikgu tulis kat sini, budak akan ikut sebiji. Okey, sampai nak ubah tulisan pun dia takut. Okey, jangan takut, buatlah ikut kreativiti kamu. Okey, siapa tiru yang ini, memang teruklah. Kalau tiru ayat cikgu ni. Okey, pihak penganjur tidak bertanggung jawab di atas segala masalah yang dihadapi oleh pengguna sistem ini. Okey. Ini kita buat sedikit penafian. Ini dipanggil dengan nama penafian. Okey, selesai.
So bila kita refresh balik, kita akan dapati dekat sini akan ada footer. Okey, kita nak bagi tulisan ni kecil sikit. Macam mana? Pergi dekat bahagian font. Cikgu tak pasti font ataupun teks. Kita tengoklah yang mana. Okey, kita pergi dekat font. Okey, internet cikgu dah lag dah ni. Kita klik pada. Okey, so pergi pada bahagian font. Okey, cikgu rasa bukan yang ni. Bahagian teks. Okey, pada teks ni kita akan tengok pada bahagian bawah sekali. Bukan teks. Cikgu tak ingat kat mana. Pada font cikgu rasa. Okey, dekat bawah sekali. Dia akan ada cerita mengenai saiz tulisan. Okey, saiz tulisan kat mana? Tak ada pula kat sini. Dekat mana? Dia dah ubah dah lah ni. Okey, kita tengok dekat mana kedudukan dia. Mana display ke? Okey, display kot. Okey, maksudnya function tu dah dibuang daripada sistem lah, daripada CSS lah ni. Okey, dia dah buang daripada CSS. Dah tak ada dah. Tapi tak apalah, cikgu ceritalah. So dekat sini kita boleh tengok dia punya kita nak ubah tulisan dia jadi kecil sedikit. Okey, kita letakkan kelas sama dengan W3 tolak tiny. Okey, W3 tolak tiny. Bila kita refresh, tulisan kita akan jadi kecil saja begini. Ini tulisan paling kecil lah yang boleh ada. So ini adalah tulisan saiz kecil yang boleh ada. So kalau kita nak ubah tulisan, macam mana kita nak ubah tulisan? So cikgu nak ubah tulisan yang ini. So nak buat macam mana? Kita letakkan kelas sama dengan, okey, nak ubah tulisan, warna tulisan. So kita nak ubah warna tulisan. Pergi dekat colors, kamu akan nampak dia akan ada color text. Okey, macam mana kelas dia? Apa kelas untuk ubah warna? W3 tolak text, then apa warna yang kita nak? Okey. Contoh dekat sini saya nak buat warna tulisan dia warna tulisan tadi ni warna apa? Tulisan asal warna putih. Saya nak buat jadi warna hitam. Okey, apa yang saya buat? W3 tolak text tolak black. So bila kita refresh dekat sini, nampak dia akan jadi warna hitam. So hitam tak menarik, cikgu. Saya suka warna merah. Okey, tak ada masalah. W3 tolak text tolak merah red. Okey, so bila kita refresh, dia jadilah warna merah dia tu. Okey, selesai bahagian footer. Kamu boleh gayakan macam-macam, nak letak gambar pun tak ada masalah. Okey, kemudian pada bahagian isi kandungan. So apa yang kita nak buat pada bahagian isi kandungan ni? Kita buat container. Okey, div class sama dengan W3 tolak container. Okey, container. Kemudian kita buatkan H1 isi kandungan. Okey, kita kena ingat bahawa nanti kita akan copy ini ke atas dan kita akan copy ke dalam file header, dan yang ini ke bawah daripada teks isi kandungan ni, bawah ni kita akan copy masukkan ke dalam footer. So pada bahagian isi kandungan ni kita tak buat apa-apa. So kita tak buat apa-apa, kita hanya akan buat sampai di sini saja. Nanti selepas kita dah selesai buat menu, baru kita akan copy paste dalam header dan juga footer. Okey, so kita tiba masanya. Okey, kita dah siap dah untuk buat bahagian tajuk. Kemudian kita dah buat bahagian isi kandungan dan juga bahagian footer. So sekarang ni tiba masanya untuk kita buat bahagian menu. So untuk video kali ini, video yang ini cikgu akan kongsikan macam mana kita nak buat paling mudah di dunia, kita nak buat horizontal navigation. Okey, kita nak buat horizontal navigation. So yang simple basic macam ni sahaja. Okey, basic pun tak ada masalah as long as siap. Okey, siap tanpa error. Jangan nak buat canggih-canggih tapi errornya bersepah. Okey, so tak apa. Buatlah pilihan yang mana-mana. Kalau kamu sempat, kamu boleh buat yang lebih canggih daripada ni. Sebenarnya horizontal ni walaupun yang simple, tapi kita boleh gayakan dia nampak lebih menarik sebenarnya. Okey, terpulang kepada kreativiti kamu. Setiap orang tak akan ada kreativiti yang sama. Kalau sama, itu meniru. Okey. Kita terus pergi kepada kod kita. So, macam mana kita nak tengok pada navigasi kita? Pada bahagian menu. So, apa yang kita nak kena buat adalah pergi pada dokumentasi W3 ni. Pergi kepada bahagian navigasi.
Okey, pergi kepada bahagian navigasi. Pada bahagian navigasi ni dia ada bagi kat kita macam-macam jenis menu. Okey, so kita nak ambil basic navigation. Basic navigation ni nampak dia kata apa? W3 bars class is container for displaying HTML element horizontally. Maksudnya dia nak susun secara horizontal. So kita nak buat? Paling senang di dunia kita copy sahajalah. Copy dan kita pun paste dekat sini. Okey, dah selesai untuk buat menu kita. Selesai, kita refresh, nampak kita dah ada menu-menu kita. Nanti kita akan gayakanlah menu-menu kita ni. Okey. So, kita tengok pula sekarang ini warna dia adalah warna hitam. Okay, that's why W3 black. Sebab itulah menu kita ni, bar ni warna hitam. So, kalau kita nak tukar bar kita ni jadi warna pink. Cikgu suka guna warna yang buruk-buruk supaya tak ada pelajar yang tiru. Kalau ada yang tiru juga, cikgu tak tahulah. Okay, memang jiwa dia jiwa macam ni lah. Okay, so warna-warni Aidilfitri ni. Tak ada, jangan buat macam ni. Okay, buat warna yang matching, yang cantik. Okay, so kita dah buat dah. Kita dah tukar warna dia, kita tukar W3 pada kelas div ni. Okay, so kalau kita nak buat warna apa kat sini, warna blue, tak ada masalah. Kita refresh, dia akan jadi warna biru. So terpulang kepada kamu. Warna boleh tengok pada bahagian warna. Kamu boleh pilih kat situ. Okey, cikgu nak cerita bahagian menu. So kita dah copy sekarang ni adalah basic navigation. Basic navigation maksudnya navigasi asas macam ni lah. Maksudnya mouse pergi, dia akan jadi warna kelabu, tulisan akan jadi warna hitam. Okey, kita tengok lagi apa yang dia bagi kat sini. Responsive navigation. Apa maksud responsive navigation? Kita try it yourself. Kamu boleh try it yourself. Okey, bila cikgu tengok. Okey. Responsive navigation. Atas ni adalah biasa. Ini yang kita gunakan. Yang bawah ni adalah responsive. Responsive ni apabila dia akan mengikut size screen kita. Nampak? Bila size screen kita kecil, okey, nampak dia akan jadi susun secara menegak begini. Okey, so maksudnya dia tak akan jadi buruk macam ni lah nanti. Kalau kamu buka sistem pada phone, dia akan susun cantik begini. Dia tak akan jadi macam ni lah. Dia tak akan jadi buruk macam ni lah. So itu maksudnya responsive. So kalau responsive, apa yang kamu nak kena buat? Kamu copy lah W3 mobile ni. So letakkan kat situ. W3 mobile. Okey, kalau kamu nak buat color, bar dia color, okey, boleh ubah dekat color dia tu lah. Okey, boleh ubah dekat dia punya bar dia tu. Okey, yang kita buat tadi. Kalau kamu nak buat ada garisan, border, kamu just letak W3 border. Okey, dapat cikgu letak W3 border kat sini. Apa yang jadi? W3 border. Bila kita refresh dekat kita punya ni, dia akan ada garisan. Tapi kita tak nampak lah garisan tu. Kamu tak perasan kot. Kamu buat nanti kamu nampak lah garisan dia tu. Okey, so kalau kita nak letak dekat sini W3 border. Okey, kita tengok apa yang jadi dia. Refresh, nampak dia akan ada macam ni. Tapi macam kelakar lah kalau kita buat macam ni. Tak apa, kita buat yang kelakar-kelakar supaya orang tak tiru. Nampak dia akan ada border macam ni lah. Tapi nampak kelakar lah. Okay. So, itu kalau kita nak letak border. Tak apa, cikgu buat yang kelakar supaya tak ada orang tiru cikgu. Semua akan buat dengan ikut kreativiti masing-masing. Itu kalau kita nak buat border. Kalau kita nak buat dia berwarna. Contohnya kita nak buat yang ini warna merah, yang ini warna pink, yang ini warna hitam, yang ini warna kuning. So, apa yang kita nak buat pada butang navigasi ini, kita letakkan dia kat situ. Yang ini W3 tolak merah, red. Ini kita letakkan W3 tolak warna apa lagi ya? Warna pink. Warna pink tak boleh, warna green. Okey, yang bawahnya W3 tolak yellow. Okey, yang bawah lagi ni W3 tolak apa lagi ya? Orange, deep orange. Okey. So bila kita refresh tengok, dia jadi macam ni lah kita punya tu. Tapi takkanlah buat kelakar macam ni kan. Tapi tak apalah, cikgu buat supaya kamu tak tiru. Okey. So buat ikut gaya kamu masing-masing. Jangan tiru gaya cikgu. Cikgu dah, orang kata apa, terkecewa 2 tahun. 2 tahun sebelum ni, apabila pelajar tiru sebiji-sebiji. Even cikgu salah ejaan pun dia tiru. Ramai yang salah ejaan juga. So please, yang betul kita tiru, yang salah jangan tiru. Dan cuba buatkan mengikut gaya masing-masing. Okay, so ini kita nak buat dia punya
tapak dia sajalah. So kita nak belajar mengenai apa yang ada dekat sini. Kemudian kita nak buat kalau pergi tu dia berubah warna. Bila bawa pergi mouse dia akan berubah jadi warna mana. Kita gunakan hover. Okey, kita akan gunakan hover. So let's say kalau kita nak buat kat kita punya ni, kita punya ni bila dia pergi saja dia akan jadi warna hitam. Contohnya lah. Contoh ini warna hitam, ini warna default dia adalah warna grey. Okey, kalau dia pergi dia akan jadi warna purple. Contohnya warna purple. Ada ke tidak tak tahu warna purple. Tak apalah, kita try lah. Hover. Hover, bila mouse pergi dia akan jadi warna. Okey, dia akan jadi warna purple. Cikgu tak tahulah warna purple ada ke tidak. Okey, ada warna purple. Nampak bila mouse pergi yang ini dia jadi warna purple. Okey. So terpulang kepada kamu nak buat warna-warni macam mana, terpulang kepada kamu. Tapi jangan colourful sangatlah. Okey, sakit mata memandang orang kata. Sakit mata memandang, sakit lagi hati cikgu kamu nanti. Okey. So tapi tak ada masalah nak warna-warni pun sebab sistem ni semuanya di tangan kamu. Kamu pembangun, kamu buatlah apa benda yang kamu nak. Okey. Selepas kita dah setting dah macam mana rupa yang kita nak, contohnya kita suka yang ketiga ni. Kita nak buat semua menu kita jadi yang macam nombor 3 ni. Okey, kita dah buat dah. Apa yang kita nak kena buat sekarang ni adalah kita nak copy kod yang ada dalam file header dan dimasukkan ke dalam file template. Cikgu ulang sekali lagi, kod yang ada di dalam file header ni kita nak copy kod menu. Nampak ingat kod menu yang ada dalam file header ni kita nak copy dan masukkan ke bahagian menu ini. Okey, let's say cikgu copy ya. Tempat cikgu copy pada bahagian menu. Ini menu hakim. Bermula daripada start tag PHP. Cikgu akan scroll ke bawah sehingga akhir start tag PHP ni. Ingat daripada atas sehingga ke bawah. Okey, daripada atas sehingga ke bawah. So cikgu copy dan cikgu paste pada template ni di dalam kawasan div ni. Okey, di dalam kawasan div. Okey, cikgu paste. So apa yang cikgu nak kena buat? Sekarang ini apa yang cikgu nak kena buat adalah cikgu kena copy kelas yang cikgu dah buat cantik tadi ni. Contoh yang cikgu dah buat cantik tadi ni. Contoh yang tadilah yang kita buat tadi tu. Cikgu buat? Cikgu kena copy. Nampak? Dan cikgu akan paste pada setiap kali A ni. Nampak A ni adalah untuk navigasi. Ini adalah tag HTML untuk navigasi. Pernah ditanya dalam SPM. Okey, jadi kamu kena ingat elemen HTML ni. Kalau IMG untuk masukkan gambar, kalau A ni untuk navigasi. So cikgu letak kat sini, cikgu pun paste kat sini. Kalau paste directly dia akan keluar error. Yang mana kita kena ubah daripada 2 tanduk mestilah jadi 1 tanduk. Okey, ataupun nak senang cerita dekat atas ni yang 2 ni kita kena buang menjadi 1. Yang 2 ni kita kena buang jadi 1 tanduk. Kita tukar dia jadi 1. Okey. So kita copy dia punya kelas sekali lagi. Dan kita pastekan di sini. So cikgu pastekan di semua yang ada A. Ini ada A, cikgu paste. Kat mana lagi ada A? Okey, di sini ada A, cikgu paste. Okey, di sini pun ada A, cikgu paste. Ini ada A, cikgu paste. Ini ada A, cikgu paste. Ini ada A, paste. Ini ada A, paste. Apa lagi? Okey, sini pun ada. Sini ada, kita paste. Ini pun ada, kita paste. Yang ini ada, kita paste. So, berapa tempat kita paste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di 11 tempat kita akan pastekan benda tu. Okey, bila kita refresh, dia akan keluar macam ni lah. Kenapa dia keluar buruk macam ni? Sebab apa? Sebab kita masih ada tanda pipe ni. So, tanda pipe ni kita kena buang lah. Kita buang tanda pipe ni. Kita buang semua tanda pipe ni. Sorry. Tersilap tekan pula. Kita buang tanda pipe ni. Okey. Semua tanda pipe ni kita buang. Okey. Kalau ada di belakang, tak ada di belakang ni. Ada di depan saja. So, ini ada tak? Ini tak ada. So, bila kita refresh. Okey, dia tak jadi lagi, maksudnya masih ada lagi lah tu. So, HR ni pun kita buang. Buang HR.
buang HR. So bila kita refresh pun masih ada lagi. Masih ada lagi dekat mana yang dia ada lagi ni. Okey, HR dia ada lagi. Okey. Yang ini dia ada lagi. Okey, sorry, ada HR dan BR di belakang ni. So HR dan BR ni pun kita buang juga. Okey. So bila kita refresh, dia akan jadi cantik macam tu. Okey. So selepas kita dah selesai paste, kita akan buang balik yang kita buat contoh link tadi ni. Okey, yang ini kita akan buang. So tinggal yang ini sahaja. Okey. So macam mana kita nak try dia? Kita tak boleh try lagi. Sebab apa? Sebab kita belum potong dia lagi. Untuk potong dia, kita kena ingat. Kita kena potong dari start daripada container selepas isi kandungan. Sebelum isi kandungan. Sebelum isi kandungan ni, container ni ke atas. Kita kena copy. Kita kena copy yang ini. Dan kita kena paste di dalam file header. Maksudnya, file header ni kita kosongkan dia. Okey, file header ni kita kosongkan dia dan kita paste kod yang kita copy tadi tu dekat sini. Ini ingat dia jangan salah copy Dia mestilah sebelum isi kandungan ni. Okey, selepas isi kandungan ni kita copy dan kita letakkan di dalam file footer. Kita letakkan di dalam file footer. Okey, cikgu paste dalam file footer. Okey, so bila kita refresh, okey, dia tak akan keluar apa-apalah. Okey, so kita try tengok jadi ataupun tidak. Klik pada menu utama ni. Nampak? Nampak dah ada footer. Kalau pergi dekat login hakim pun dah ada header footer. Okey, pergi dekat login peserta pun ada header footer. Pergi dekat daftar peserta pun dah ada header footer. Dan kita try login sebagai hakim. Okey, let's say cikgu login sebagai hakim. Cikgu tekan login, nampak dia akan keluar menu seperti yang telah kita buat tadi tu. Vertical navigation. Horizontal navigation. Okey, so sampai setakat ini sahaja dahulu kita punya tutorial untuk vertical navigation. So kamu boleh study dekat sini apa lagi yang dia boleh buat. So kamu boleh copy kelas-kelas yang ada dekat sini. Ingat, kita copy kelas, bukan copy keseluruhan dia ni. Copy kelas sahaja. Okey, kamu boleh buat macam-macam lah. Dia ada macam-macam dekat sini. Kamu boleh gayakanlah kamu punya sistem. Okey, so sampai di sini saja tutorial untuk horizontal navigation. Bertemu sekali pula dalam tutorial yang berikutnya, iaitu drop down navigation. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.